Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara saya? Dengar. Nah, Okey, cantik. Okey, apa khabar semua? Sihat? sihat. Alhamdulillah. Okey. Sebelum tu ada satu benda saya nak minta. Nanti bila saya present, saya tak nampak skrin sebab saya akan buka PowerPoint. Jadi kalau kawan-kawan awak nak masuk tapi tak dapat masuk, nanti awak tolong bagi tahu saya ya. Awak buka mic, awak bagi tahu lah cakap Ustaz kawan awak nak masuk. Nanti saya akan admit lah dekat Google Meet, boleh? Okey, jadi saya nak minta bantuan awak untuk benda tu lah. Okey baik, setakat ni kita ada dalam 23 orang. Saya start present sekarang lah. Okey, semua boleh nampak ke apa yang saya present? Nampak. Nampak. Okey, bagus. Dan satu lagi, kepada ketua kelas untuk 2 bestari dan juga ketua kelas 2 kreatif, nanti tolong PM saya dekat WhatsApp . Okey. Tu nombor dekat mesej tu ada nombor saya. Nanti tolong PM saya kat WhatsApp ya. Terima kasih. Okey, kita tunggu lagi lebih kurang 1 minit untuk bagi peluang kawan-kawan kita masuk. Okey, insya-Allah sebelum kita mula, saya nak tanya, macam mana raya awak semua? Seronok tak raya tahun ni? Seronok. Tak. Ada yang kata seronok, ada yang kata tak seronok. Siapa yang kata tak seronok tadi? Nur Kaisara kata tak seronok. Tak, Iman. Oh, Iman kata tak seronok. Kenapa Iman tak seronok? Tak seronok ha, tak ada orang. Tak dapat beraya kan? Tapi awak ber-OOTD tak pagi raya tu? Tak. Oh, tak beraya juga Tak. Oh, Dani. Bosan. Sebab saya tengok kawan-kawan saya ada juga yang ber-OOTD, even dia tak beraya kan. Pakai baju, lepas tu ambil gambar. Lepas tu buka balik baju. Dani, awak tak ni tak? Awak tak ni tak ambil gambar pagi-pagi raya? Ramai tak ni? Tidur. Oh, tidur. Okey. Sebenarnya kan pagi raya tu, siapa yang sempat tunaikan solat sunat Aidilfitri?
Sebab kita kan tak boleh pergi apa tu, surau kan. Kalau surau pun dia terhadkan bilangan jemaah kan. Jadi mungkin ada yang buat sendiri. Siapa yang buat sendiri kat rumah? Family dia buat sendiri, macam ayah dia jadi imam. Ada tak kat sini? Mesti ada kan setengah yang macam tu. Dan mesti ada juga yang tak bangun langsung. Betul tak? Imam demam. Imam demam. Kata awak lah jadi imam. Okay. Kita dah 2 kali tau raya dalam situasi PKP, betul tak? Tahun ni dengan tahun lepas. Tapi antara tahun ni dengan tahun lepas, mana yang awak rasa lagi tak best? Dua-dua PKP, tapi mana yang lagi tak best? Tahun ni ke tahun lepas? Tahun lepas. Tahun lepas lagi tak Tahun- best Tahun ni. Ada yang rasa tahun ni, ada yang rasa tahun lepas. Kenapa tahun lepas lagi tak best? Duit raya terpotong. Tahun lepas duit raya terpotong. Tahun ni duit raya tak terpotong ke? Tak, berjalan je. Oh, sebab orang dah biasa, orang dah faham So orang kasih duit raya. Yang tahun ni, kenapa tahun ni lagi tak best? Apa beza dengan tahun lepas? Tapi saya rasa kalau saya rasa tahun ni lagi tak feeling lah. Sebab dah 2 kali PKP kan. Okay. Tu sedikit sebanyak selingan lah sebelum kita mula kelas. Bagus-bagus. Ada geng. Okay, boleh nampak tak dekat skrin? Boleh. Okay. Boleh. Bagus. Tak boleh. Bagus. Okay, sebelum kita mula, tapi sebelum kita mula macam biasa, baca sendiri-sendiri, baca dalam hati, tak payah buka mic pun tak apa. Nak baca kuat pun tak apa, tapi tak payah buka mic pun tak apa. Baca doa sebelum belajar, okay? 1, 2, 3. Bismillah. Okay. Jadi saya rasa semua dah selesai baca doa. Sebelum kita mula belajar hari ni, untuk sebagai orang kata mukadimah, mukadimah, saya dah sediakan satu video. Saya harap awak semua dapat tengok lah. Boleh dengar tak suara daripada video tu? Boleh. Boleh. Okay. Boleh.
Okey. Semua dah tengok dah video tu. Video tu pasal apa tu? Ambil duduk. Okey, video tu menunjukkan si Upin dan si Ipin tengah ambil uduk, betul tak? Okey. Jadi agak-agak hari ni kita nak belajar pasal apa? Pasal wuduk. Okey, hampir-hampir tapi tidak berapa nak kena. Dah hampir dah tu. Okey, terima kasih kepada yang mencuba. Okey, saya ada satu soalan. Wuduk, kalau macam kita tengok keadaan Upin Ipin tadi, dia dalam keadaan yang sihat, betul tak? Tangan dia elok, tak ada luka, tak ada berbalut apa semua. Jadi dia boleh ambil wuduk dengan macam biasa. Macam mana pula dengan orang yang cedera? Contoh, tangan patah. Contoh, tangan dia melecur yang tak boleh kena air. Jadi macam mana dia nak solat? Macam mana dia nak ambil wuduk? Kayak kamu. Dengan? Okey, pandai. Okey. Jadi agak-agak hari ni kalau bukan pasal wuduk, kita nak belajar pasal apa agak-agak? Tayamum. Okey. Pun sama, hampir tepat. Okey. Awak pernah dengar satu perkataan yang dipanggil rukhsah? Ada yang pernah dengar tak rukhsah? Rukhsah solat, rukhsah Pernah. wuduk. Dengar. Benar. Okey, ada yang pernah, ada yang tak pernah. Okey. Jadi, saya nak jelaskan kat sini daripada video tadi menunjukkan orang yang normal, orang yang tak sakit, orang yang sihat ambil wuduk. Tapi hari ni kita nak belajar macam mana kalau seseorang itu sakit yang tidak boleh kena air ataupun tubuh badannya, anggota wuduknya berbalut. Macam mana cara untuk dia berwuduk? Okey? Jadi, kalau ikut buku teks, kita akan belajar mengenai rukhsah dalam bidang fiqh berkaitan dengan rukhsah. Okey? Faham? Okey, saya akan teruskan dengan slide yang kedua. Ada kawan-kawan kamu yang nak masuk ke Google Meet? Tak ada lagi setakat ni. Kalau ada bagi tahu ya. Okey. Tajuk dia adalah rukhsah anugerah daripada Allah. Kamu semua ada ambil buku teks tak? Dekat sekolah hari tu sempat ambil tak sebelum PKP? Sempat. Okey, bagus. Yang mana yang nak guna buku teks, saya disediakan slide. Kalau awak nak tengok slide dekat phone je pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau yang mana lagi selesa untuk tengok buku teks, awak boleh ambil buku teks dan buka tajuk rukhsah anugerah daripada Allah. Okey. Dia bidang fiqh. Muka surat 114 kalau saya tak silap. 113. 113. Okey. Siapa yang nak tengok buku teks boleh tengok, siapa yang nak tengok slide pun boleh tengok. Okey, bebas. Terpulang. Okey. 113 sampai 127. Tapi hari ni kita tak belajar sampai 127, kita belajar sampai unit 1 je, iaitu bahagian dekat wuduk tu je. Okey. Saya dah banyak sebut mengenai rukhsah kan daripada tadi. Perkataan rukhsah. Okey. Ni ejaan dia yang mana nak tengok dalam BM boleh nampak dekat slide. Okey, ini ejaan untuk rukhsah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan rukhsah sebenarnya? Okey. Rukhsah ini
dari segi bahasa, ianya bermaksud mudah dan ringan. Okey, kalau dalam bahasa Arab, kita buka kamus, kan, kita cari perkataan rukhsah. Kita buka kamus, dia akan tunjuk rukhsah ini maksud dia adalah mudah dan ringan. Okey, itulah dinamakan dengan rukhsah, itu dari segi bahasa. Dari segi istilah pula, rukhsah ni ialah apa yang ringan. Dia keringanan hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa? Kepada seseorang yang mukallaf kerana keunzuran tertentu. Okey, jelas setakat ni masuk rukhsah tak apa? Okey, jadi yang okey, bagus. Jadi yang mana belum tahu, jadi sekarang dah tahulah apa maksud rukhsah. Kan? Yang mana dah tahu, okey. Yang dah tahu mungkin boleh semak baliklah sama tak apa yang awak tahu pasal rukhsah. Kan kadang-kadang kita rasa maksud dia macam tu, rupanya lain. Okey, jadi sekarang rukhsah ni maksud dia keringanan hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada seseorang yang mukallaf kerana keuzuran tertentu. Okey. Jadi saya nak minta seorang wakil, cuba tolong saya bacakan untuk dari segi bahasa. Siapa nak tolong bacakan maksud rukhsah dari segi bahasa? Mudah dan ringan. Mudah dan ringan. Okey, terima kasih kepada yang baca. Siapa tu? Iman. Oh, Nurul Iman. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya dari segi istilah, seorang pelajar lelaki. Siapa nak tolong bacakan? Okey, Muhammad Hadi nak tolong bacakan ke? Keringanan hukum yang disyariatkan oleh Allah SAW kepada seseorang yang mukallaf kerana keuzuran tertentu. Okey, terima kasih. Itu Nurul Iman juga ke? Okey. Okey, terima kasih. Okey, jadi saya harap walaupun yang lain tak baca, awak boleh baca sendiri dan ingatlah, okey, pendek je kan. Rukhsah ni maksud dia mudah dan ringan dari segi istilah, keringanan hukum kepada mukallaf sebab keuzuran yang tertentu. Okey, ingat 3 poin tu je, keringanan hukum kepada seorang mukallaf disebabkan keuzuran yang tertentu. Okey, boleh? Okey, jadi saya rasa saya akan sambung. Okey, Muhammad Ikhwan okey tak ada masalah Okey, Isman tak ada. Hafiz okey. Okey, bagus. Okey, kita sambung. Okey, dah tahu dah sikit apa maksud rukhsah kan? Dari segi bahasa pun dah tahu, dari segi istilah pun dah tahu. Kenapa dengan gambar ni? Apa kaitan gambar orang kat sini ni? Dia tengah buat apa ni? Nampak tak? Kat bawah tu. Orang tu Baring. tengah buat apa tak? Dia tengah baring. Kesian dia dia sakit. Tapi sakit-sakit pun walaupun dia tak boleh bangun, dia tak boleh berdiri, solat tetap kena solat. Okey, jadi ni dia menunjukkan gambar orang ni tengah solat dalam keadaan berbaring. Okey. Seterusnya. Okey, kita akan masuk kepada hikmah rukhsah dalam ibadat. Okey, kenapa rukhsah ini ada dalam ibadah? Okey, ada 4 jawapan dia. Jawapan dia yang pertama, hikmah dia ialah untuk melaksanakan tanggungjawab agama ketika berada dalam kesulitan. Okey, maknanya apa? Maknanya tanggungjawab agama itu perlu dilaksanakan. Apa dia tanggungjawab agama ni kat sini? Contohnya solat, kan? Contohnya wudu dan sebagainya lah. Kita ambil contoh solat. Solat ni apa juga situasi, apa juga keadaan, solat tetap kena solat. Kewajipan solat itu tidak gugur. Maknanya sentiasa kena solat. Awak sakit ke, awak sihat ke, awak tetap kena solat. Okay, jadi dengan adanya rukhsah, ianya membantu awak dalam melaksanakan tanggungjawab agama ketika berada dalam kesulitan. Itu yang pertama. Hikmah yang kedua ialah melaksanakan ibadat mengikut kemampuan masing-masing.
Dengan adanya rukhsah dalam Islam, maka kita dapat melaksanakan ibadat mengikut kemampuan masing-masing. Okey, khususnya dalam keadaan apabila contoh seseorang itu cedera. Kemampuan seseorang yang cedera dengan seorang yang sihat adalah berbeza, betul tak? Orang yang sihat mungkin boleh bergerak bebas, dia tak sakit, dia boleh bergerak ke sana ke sini. Jadi bila dia nak solat, dia nak beribadah tak ada masalah. Dia boleh rukuk, dia boleh sujud, dia boleh ambil wuduk, tak ada masalah. Tapi bayangkan kalau seseorang itu dalam keadaan yang sakit, yang mana contoh sakitnya itu tidak boleh kena air, jadi dia tak boleh nak ambil wuduk. Jadi dengan adanya hikmah rukhsah, kita dapat melaksanakan ibadat mengikut kemampuan masing-masing. Maknanya semua orang boleh beribadat. Bukan kata orang yang sihat dia boleh beribadah. Okey, dengan rukhsah, semua orang boleh beribadah mengikut kemampuan masing-masing. Okay, hikmah yang ketiga, merasai kasih sayang Allah. Dan Islam sebagai agama yang mudah untuk dilaksanakan dan tidak membebankan. Okey, Islam bukan agama yang membebankan dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Okey. Kita boleh nampak Allah Subhanahu Wa Taala dia sangat sayang dekat kita sampaikan dia bagi kita rukhsah. Okey, padahal kita ni hanyalah seorang hamba. Dia adalah Tuhan tapi dia adalah Tuhan yang sangat-sangat prihatin terhadap hamba dia. Dia tahu kita sakit. Dia tahu kita tak mampu, maka dengan sifat kasih sayang Allah, Allah kasih hikmah, Allah kasih rukhsah dekat kita supaya kita dapat beribadat. Okey? Dan menunjukkan bahawa agama Islam ni bukan agama yang beban. Okey? Dan yang terakhir, mempelajari kaedah membuat keputusan berdasarkan keutamaan seperti solat secara jemaah, qasar dan solat ketika musafir. Okey. Setakat 4 ni ada yang kurang jelas ke? Tak. Okey, bagus. Pelajar kelas 2 Bestari dan 2 Kreatif. Bagus-bagus. Memandangkan tidak ada kesamaran ataupun tak ada yang tak faham sebab semuanya jelas. InsyaAllah lepas ni kita akan adakan sedikit aktiviti lah. Kita akan test sikit. Jadi dalam masa lebih kurang seminit 2 ni saya minta awak semua untuk tengok betul-betul dan cuba ingatkan balik poin-poin dia. Boleh? Boleh. Okay. InsyaAllah boleh. Okay, yang mana tak boleh pun kena boleh jugalah sebab lepas ni kita akan adakan sedikit aktiviti. Okay, saya rasa macam ada orang nak masuk lah dekat situ. Kan betul. Afiq Danish. Mati pun boleh. Okey. Dah boleh ingat ke kalau saya tutup slide ni, kalau saya tanya boleh jawab ke agak-agak? Mestilah boleh kan, benda senang je, setakat hikmah je. Dah senang, 4 je budak tu. Yang pertama, tengok tu yang saya dah highlight kan dekat sini, melaksanakan tanggungjawab agama, mengikut kemampuan masing-masing, merasai kasih sayang Allah, mempelajari kaedah membuat keputusan. Okey. Okey, anda masih bersama dengan saya ke ada yang dah tertidur? Tak ada. Tak ada okey bagus. Okey, jom kita buat sedikit aktiviti. Awak pernah gunakan word wall? Pernah. Pernah guna. Biasa subjek apa yang biasa guna word wall? BM. BM biasa guna word wall. Okey. Saya paste satu link dekat Google Meet. Okay, awak boleh buka link tu. Awak boleh tekan dan awak boleh beraktiviti. Boleh aktiviti ada dalam link tu. Isi nama tu, isi nama betul tau. Jangan nama samaran pula. Okay, tak perlulah nama penuh tapi just nama betul. Boleh Okey, untuk aktiviti ni saya bagi dia lebih kurang dalam
6 ke 8 minit lah. Okay, untuk aktiviti yang pertama. Okay, semua dah selesai jawab ke? Setakat ni ada 9 orang. Okay, bagus. Semua betul semua dahsyat. Senang ke susah soalan tu? Senang. Senang. Senang sangat, betul tak? Tapi kan ada beberapa orang yang salah juga. Ada beberapa orang yang salah satu. Agak-agak kat mana tu yang salah tu? Aina chat saya, dia kata kopi yang mana? Kopi yang mana apa tu? Link ni ke? Link ni tak payah copy, awak tekan je. Tekan dia akan terus bawa dekat Google, dekat word wall, kemudian awak terus jawab je aktiviti tu.
Kan betul kan yang lain kan? Macam tu kan cara dia kan? Ha. Okay. Okay. Kita sambung kepada pembelajaran kita yang seterusnya. Betul-betul. Tapi Aina bukan saya, okey. Kepada Aina, macam itulah cara dia, okey. Awak tekan, kemudian awak jawab. Itu saja. Okey, kita sambung kepada unit yang seterusnya. Kita dah tahu hikmah dia. Kemudian, inilah yang kita nak belajar sebenarnya hari ini. Kita nak belajar mengenai menyapu balutan. Okey, kepada yang buka buku teks, saya rasa awak boleh nampak kat situ. Ada 3 proses yang ada dalam buku teks. Kan, betul tak? Tapi untuk hari ni, itu yang sampai 127 muka surat tu. Tapi untuk hari ni kita hanya nak belajar satu saja, iaitu mengenai menyapu balutan. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan menyapu balutan? Menyapu balutan ni maksud dia menyapu air ke atas pembalut luka bagi menggantikan wuduk untuk membolehkan ibadah seperti solat untuk dilaksanakan. Okey, maksud dia apa? Menyapu air ke atas pembalut luka. Okey, sebelum tu saya nak tanya. Dekat sini ada tak yang pernah cedera? Yang pernah cedera yang menyebabkan bila kita pergi hospital, anggota yang cedera tu kena balut dengan bandage kan? Dia ada satu bandage. Lebih kurang macam tu. Ada tak yang pernah kat sini? Ataupun ada yang pernah dibalut dengan simen ke kan? Mana-mana kalau ada yang anggota badan yang patah kena balut dengan simen, betul tak? Jadi itulah maksud balutan yang kita nak belajar sebenarnya pada hari ni. Awak dapat gambaran tak balutan macam mana sebenarnya? Saya tunjuk contoh lah Memandangkan kita ber-Google Meet kan, senang saya nak tunjuk contoh. Apa dia boleh nampak kan? Okey, contohnya macam ni lah. Tangan, ni kan anggota wuduk kan yang dekat saya tunjuk mouse ni. Dekat belah kanan tu, nampak? Tu kan anggota wuduk. Tangan tu kan sepatutnya perlu kena air. Tapi dah kalau berbalut macam ni, macam mana nak ambil wuduk kan? Contoh yang ni, yang kat tengah-tengah ni. Macam ni kan. Pun sama, balutan kan. Ini kan anggota wuduk. Tangan ni kan, kalau nak solat kena wuduk. Nak wuduk kena bagi kena air, betul tak? Tapi bila berbalut macam ni, macam mana cara kita nak lakukan? Okey, ini contoh balutan lah. Nak bagi anda semua lebih nampak. Okey, ni contoh balutan kat kepala kan. Okey. Jadi itulah yang kita nak belajar mengenai dengan maksud menyapu balutan. Balutan yang macam mana? Yang macam saya tunjuk tadi. Yang macam saya tunjuk tadi. Okey. Apa hukum dia balutan ni? Hukum dia macam saja-saja je ke? Tak. Hukum dia adalah wajib ketika berwuduk dan mandi wajib sebagai ganti membasuh atau menyapu anggota wuduk yang sakit. Maknanya ini wajib tau. Kalau awak tak buat, boleh jadi wuduk awak tak sah. Bila wuduk tak sah, macam ni kita nak solat, betul tak? Walaupun dia hanya setakat menyapu balutan, tapi ia adalah perkara yang wajib dan tidak boleh terlepas pandang. Okey. Faham setakat tu? Menyapu balutan dan hukum. Okey. Saya nak tanya kepada Nur Azrina. Nur Azrina masih ada di sini ke? Ada Ustaz. Okey, Nur Azrina. Apa yang dimaksudkan dengan menyapu balutan? Menyapu air ke atas pembalut luka bagi menggantikan wuduk untuk membolehkan ibadat seperti solat dilaksanakan. Okey, terima kasih Nur Azrina. Okey, seterusnya Ahmad Danish. Ahmad Danish ada ke kat sini? Okey, Muhammad Hazim Iman ada kat sini ke? Okey, dah 2 orang. Yusman Hafiq. Yusman Hafiq ada kat sini?
Okey, dah 3 orang. Apa tu? Oh, ibu aku nak masuk. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, Muhammad Ikhwan. Ikhwan ada ke? Ustaz, Okey, Ikhwan. Apa hukum menyapu balutan ni, Ikhwan? wajib. Hukum dia wajib. Okey, Ikhwan, awak sendiri ada pengalaman tak pernah berbalut anggota wuduk? Tak. Tak pernah ada pengalaman lagi, Alhamdulillah. Awak pernah tengok tak orang yang berbalut tangan, balut kaki, balut kepala? Pernah. Pernah tengok, okey? Bagus. Okey, terima kasih Ikhwan. Seterusnya Afiq Danish. Afiq Danish ada kat sini ke? Ada Ustaz. Okey, Afiq Danish, apa khabar? Sihat ke? Sihat. Okey, awak pernah ada pengalaman tak berbalut seperti yang saya tunjuk tadi? Tak pernah. Okey, tak pernah lagi, Alhamdulillah. Awak pernah tengok tak orang berbalut macam tu? Pernah. Pernah tengok kan? Waktu awak tengok tu, awak pernah terfikir tak macam mana Mamat ni nak ambil wuduk macam mana dia nak solat awak pernah terfikir tak macam tu? Pernah. Kadang-kadang. Pernah jugalah kadang-kadang. Okey, bagus. Okey, terima kasih kepada yang respon tadi. Kita sambung. Okey, bila kita belajar sesuatu khususnya dalam pendidikan Islam, okey, bila kita sembang pasal agama, kita mesti kena ada dalil. Lagi-lagi bila menyebabkan perkara-perkara ibadah, perkara-perkara fiqh, perkara-perkara yang nak melibatkan ibadah, lagilah kena ada dalil. Okey. Sebab tu saya sertakan juga dalil kat sini. Awak boleh tengoklah yang belah kanan ni adalah hadis Ini bukan ayat Quran. Ini adalah hadis Nabi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nabi kata apa? Innama kana yakfihi an yatamammama wa ya'sir atau ya'siba ala jurhihi khirqah. Thumma yamsaha 'alaiha wa yaghsil sa'ira jasadihi. Okey, maksudnya apa? Sesungguhnya cukup baginya bertayamum dan membalut luka dengan percakain. Okey. Kemudian dia menyapu air atasnya, atas balutan itu dan mandi keseluruhan badannya. Kisah ni datang daripada mana? Dekat belah kiri ni ada. Dia ada cerita hal ini berdasarkan kepada kisah sahabat. Nampak tak? Awak pernah dengar tak kisah ni Kisah kan seorang sahabat tu dia cedera dekat kepala. Dia luka dekat kepala. Dan luka dia tu luka yang teruk lah, bukan luka yang sikit-sikit. Kemudian pada malam hari dia tidur. Bila dia tidur, dia mimpi. Okey, yang lelaki fahamlah mimpi. Kan? Mimpi basah. Okey. Dia kepala cedera yang teruk. Kemudian waktu malam dia tidur dia bermimpi. Bila kita orang lelaki kan, kalau kita tidur kita mimpi basah kan. Bila kita bangun, kita wajib mandi wajib ataupun tidak? Yang lelaki-lelaki ni. Kita kena mandi wajib, betul tak? Baru kita boleh solat. Kalau kita tak mandi wajib, kita tak boleh solat kan? Jadi, macam tu juga yang berlaku kepada sahabat ni. Dia luka kepala dia tak boleh kena air. Tapi sebabkan dia tidur dan dia mimpi. Bila dia mimpi, dia bangun tu pun dia nak solat. Dia fikir, kena mandi wajib kan? Sebab dah mimpi kan? Kalau tak sah solat. Jadi dia pun mandilah wajib. Dan bila dia mandi wajib, dia meninggal dunia. Okey? Dia meninggal dunia sebab ajal, betul lah. Tapi asbab yang menyebabkan dia meninggal itu adalah disebabkan dia mandi wajib. Maknanya bila kepala dia yang cedera tadi kan, dia kan luka di kepala. Kepala dia yang luka tu kena air, yang kita mandi wajib kan? Ratakan air kan. Bila kena kepala dia buat macam tu, maka itulah menjadi asbab kepada kematian dia. Okey? Bila situasi ni berlaku, Rasulullah tak ada kat situ masa tu. Okey, Rasulullah tidak bersama dengan sahabat tersebut kat situ pada waktu kejadian tu. Jadi bila Rasulullah dengar kisah tu, Rasulullah dengar tentang berita sahabat ni tadi,
Itu yang Rasulullah SAW terus bersabda. Dan macam saya bacakan tadilah kat belah kanan ni kan. Inna makana yakfihi an yatamama wa yaksir au yaksib ala jurhihi khirqah. Thumma yamsah alaiha wa yaksir sa'ira jasadihi. Okay, maka inilah antara kisah yang belah kiri ni kisah dia. Dan yang belah kanan ini adalah hadis dia ataupun dalil dia. Yang menunjukkan adanya Rasulullah menyapu balutan. Kenapa penting kita belajar dalil ni kan? Benda dah tak masuk periksa, kenapa kita kena belajar? Okay, jawapan dia sebab kita kena tahu at least, tak hafal pun tak apa, tapi at least kita tahu bahawa benda ini adalah betul-betul ada dalam Islam. Nabi pernah cakap benda ni. Kan contoh, bila awak dah besar nanti, awak terangkan contoh kan, awak jumpa kawan awak aksiden ke dan sebagainya, anggota wuduk dia berbalut, dia nak solat tapi tak boleh kena air, tak boleh wuduk, jadi awak pun terangkan pasal okey macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. Kemudian nanti kawan nak tanya, mana awak belajar ni, betul ke? Betul ke benda ni kan? Sebab dalam Islam kan kena wuduk juga kan, betul ke apa yang kau ajar aku ni? Jadi kita bolehlah jawab betul. Sebab ada dalil, benda ni betul dan ada dalil, okey? Jadi saya berpindah kepada seterusnya. Okey, jelas saya buat dalil tu, ada yang nak tanya ke? Okey, saya rasa bahagian dalil tak ada apa-apa. Okey, kita masuk kepada anggota wuduk tidak berbalut dan tidak boleh terkena air. Okey, anggota wuduk tidak berbalut dan tidak boleh terkena air. Okey. Boleh faham tak kat sini? Maksud dia apa? Anggota wuduk. Okey, anggota wuduk ada berapa? Cuba ingat balik anggota wuduk. Okey, ada berapa? Kita ada dekat muka, kita ada dekat kedua-dua belah tangan, ada dekat sebahagian kepala dan ada juga dekat kaki, betul tak? Okey, itu adalah anggota wuduk. Kalau cedera kat perut, balut kat perut, jadi rusuh ni terpakai tak? Kita boleh guna tak rusuh ni? Jawapannya tak boleh. Andai jawapannya tidak. Okey, tidak boleh guna sebab perut bukan anggota wuduk. Cedera tu dekat tangan, boleh guna ke tak? Okey, jawapan dia boleh sebab apa? Tangan tu anggota wuduk. Okey. Okey, jelas kat situ anggota wuduk. Okey. Tapi anggota wuduk itu tidak berbalut. Okey, maknanya dia luka tapi lukanya itu tidak berbalut. Ada beza tau. Kadang-kadang ada yang luka kena balut, kadang-kadang ada luka yang tak kena balut. Okey, ini untuk situasi yang tidak berbalut dan tidak boleh terkena air. Okey, jelas kat situ. Ada 3 benda kat sini. Pertama, anggota wuduk. Yang kedua, tidak berbalut. Yang ketiga, tidak boleh terkena air. Contoh anggota wuduk ialah tangan. Okey, misal kata tangan kanan. Tangan kanan dia cedera, tangan kanan tu sakit tapi tidak berbalut dan tidak boleh terkena air. Okey, faham apa yang kita nak belajar? Okey, tak apa, tak ada masalah. Masalah teknikal tu tak apa, tak ada masalah. Okey, untuk situasi macam tu, anggota wuduk yang tidak berbalut dan tidak boleh terkena air ada 3 kumpulan. Dia ada 3 kumpulan. Okey, ada 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama ialah sebahagian kecil anggota wuduk tidak boleh terkena air. Sebahagian kecil sahaja yang tidak boleh terkena air. Contoh muka. Awak bayangkan muka awak kan. Sebab muka ni anggota wuduk kan. Penuh muka ni kan anggota wuduk. Kalau kata sebahagian kecil, itu contoh dekat mata je. Misal kata dekat mata belah kiri je contoh. Bayanglah. Okay. Dekat mata belah kiri je yang sakit, yang tak boleh kena air. Okay, dahi boleh, mata kanan boleh, hidung, mulut, dagu semua boleh. Contoh kan. Kalau macam situasi itu dinamakan sebagai situasi yang sebahagian kecil anggota wuduk tidak boleh terkena air. Okey. Itu bahagian yang pertama, kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua ialah sebahagian besar anggota wuduk tidak boleh terkena air. Awak bayangkan muka juga tadi, kalau tadi hanya mata kiri dia yang tak boleh kena air kan? Tapi untuk situasi yang kedua ialah sebahagian besar. Maksud dia
Mata kiri je yang boleh kena air. Dahi, mata kanan, hidung, mulut, dagu, semua tak boleh kena air. Itu contoh, itu maksud dia sebahagian besar. Okey. Dan yang ketiga, seluruh anggota wuduk tidak boleh terkena air langsung. Contohnya muka, dekat muka tadi kan. Semua muka tak boleh kena air langsung. Tu contohlah. Okay, awak boleh nampak tak perbezaan tiga kumpulan ni. Okay, awak kena nampak juga tau. Awak kena boleh juga untuk nampak sebab ketiga-tiga ni cara dia berbeza-beza. Okey, untuk orang yang sebahagian kecil anggota wuduk tak kena air, itu cara dia lain. Orang yang sebahagian besar, cara lain. Orang yang tak boleh kena langsung, seluruh anggota tak boleh kena, itu dia ada cara lain. Okey, macam tadi awal-awal bila saya tanya kalau orang tu sakit tak boleh amal wuduk, ada yang jawab tayamum. Okey, jadi kita nak tahu yang mana yang boleh tayamum dan yang mana yang tidak boleh tayamum. Okey. Okey, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, okey, saya nak tanya kepada Nur Fikriyatul Izzah. Okey, Nur Fikriyatul Izzah ada kat sini ke? Okey, Nur Fikriyatul Izzah tidak ada. Okey. Muhammad Daniel Hanif. Ada ke? Pun tak ada. Okey, Muhammad Dani. Dani. Dani ada Dani? Okey, Dani pun tak ada. Okey, siapa yang ada ni? Nurul Iman. Ada lagi kat sini? Ada. Okey, bagus. Okey, Iman. Nurul Iman. Nak panggil apa ni? Nur ke Nurul ke Iman? Iman. Iman. Okey, Iman. Ada berapa bahagian sebenarnya untuk anggota wuduk tidak berbalut dan tidak boleh terkena air? Ada 3. Ada 3. Yang pertama? Sebahagian kecil. Okey, bagus. Yang kedua? Besar. Okey, yang ketiga? Seluruh anggota. Okey, contoh sebahagian kecil macam mana? Contoh ke? Contoh dia macam mana? Apa yang awak faham kalau sebahagian kecil anggota wuduk tidak boleh terkena air? Berwuduk seperti biasa. Okey. Okey, saya bagi satu situasi contoh kalau ada seorang tu sakit, dia datang jumpa awak. Okey, dekat muka dia, mata kiri dia cedera. Tak boleh kena air. Okey, jadi dia dekat mana? Sebahagian kecil ke, sebahagian besar ke, seluruh anggota? Apa tadi Ustaz tak dengar? Bayangkan ada seorang datang jumpa awak. Dia kata muka dia sakit kan, dia cedera, tapi cedera dia tu dekat bahagian mata sebelah kiri sahaja. Yang awak tengok cedera yang tak boleh kena air. Jadi dia tergolong dalam kumpulan mana? Yang sebahagian kecil anggota wuduk tidak boleh terkena air ke, sebahagian besar ke, ataupun seluruh anggota? Sebahagian kecil. Okey, pandai. Kalau yang datang jumpa awak tu kan, contoh kedua-dua belah kaki dia tak boleh kena air langsung. Tu dia dekat bahagian mana? Besar. Okey, bagus. Okey, kalau seluruh anggota ni contoh yang datang jumpa awak kan, okey, muka dia kalau yang tadi mata kiri je, yang ni semua muka dia daripada dahi sampai dagu, semua tak boleh kena air langsung. Itu dekat kumpulan mana? Seluruh anggota. Okey, bagus. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan kumpulan-kumpulan. Okey, terima kasih. Okey, kepada yang lain-lain pun saya harap awak dapat bezakan lah. Saya harap awak dapat faham apa yang dimaksudkan dengan sebahagian kecil, sebahagian besar dan seluruh anggota badan. Okey? Okey, untuk yang sebahagian kecil senang je. Okey, untuk sebahagian kecil, contoh kan yang tadi tu muka sahaja kan yang cedera kan. Dekat muka, mata kiri je yang cedera. Yang lain semua elok. Okey, untuk yang macam tu, berwuduk seperti biasa. Dan apabila sampai ke anggota wuduk yang luka tu, barulah sapukan air sahaja ke atas tu. Okey? Kalau tak boleh sapu air, kalau doktor kata jangan kena air setitik pun, kalau kena nanti mudarat. Kalau doktor kata macam tu, okey, tak apa, tak payah kena air langsung pun tak apa.
Tapi dekat bahagian yang sakit tu je lah. Okey. Kemudian dia tunaikan solat dan solat tidak perlu diqada. Okey. Boleh faham? Okey, jadi cara untuk orang yang cedera di sebahagian kecil anggota wuduk dia kan, kalau orang yang tergolong dalam golongan ni, yang cedera dia dekat sebahagian kecil anggota wuduk, maka cara dia macam tu tau. Okey, ingat tau. Cara dia berwuduk seperti biasa. Okey, contoh mana-manalah anggota yang boleh wuduk, yang tak cedera, wuduk macam biasa. Sampai dekat kawasan yang tak boleh kena air tadi tu, itu baru kita sapukan sikit-sikit je. Okey, kalau kata tak boleh langsung, sapu sikit-sikit pun tak boleh. Okey, kalau macam tu, tak apa, biarkan je. Biarkan je bahagian tu tak kena air. Yang lain kita wuduk macam biasa. Boleh faham? Okey, itu untuk sebahagian kecil. Okey. Betul boleh faham. Kalau tak boleh, bagi tahu, saya akan terangkan sampai awak faham. Gitu. Sebab benda ni penting tau, nanti besar kan awak masing-masing kan nak kahwin, awak kan nak berkeluarga masing-masing. Nanti kalau anak awak dari situasi macam ni, at least awak tahu, awak boleh bantu dia untuk solat. Betul tak? Lelaki ke, perempuan ke, dua-dua kena belajar. Kedua benda ni penting. Okey, itu untuk sebahagian kecil. Faham dekat sebahagian kecil? Ada apa-apa soalan? Tak. Okey, bagus. Yang kedua untuk sebahagian besar. Okey, sebahagian besar. Maknanya tadi kalau contohlah kan muka mata kiri je yang boleh kena air. Yang lain semua tak boleh. Misal kata terbakar lah kan, contoh melecur. Dahi melecur, mata kanan melecur, hidung, pipi, mulut, dagu, telinga semua melecur. Mata kiri je yang tak melecur contoh. Ini untuk situasi yang kedua. Itu sebahagian besar anggota wuduknya tidak boleh terkena air. Kalau untuk situasi seperti itu, maka tak payah ambil wuduk dan gantikan dengan tayamum. Okey? Jadi kepada sesiapa yang jawab tadi kan, awal-awal tadi yang saya tanya, kalau nak solat, nak wuduk tapi tak boleh kena air, kemudian dia jawab, gantikan kepada tayamum. Okey, jawapan awak betul. Pandai. Okey, tapi awak kena ingat itu untuk situasi yang kedua ini sahaja. Okey, untuk situasi sebahagian besar anggota wuduk tidak boleh terkena air sahaja yang kita boleh apply macam ni. Faham tak? Okey. Misal kata macam tadi lah contoh saya bagi. Muka dia misal kata tinggal mata kiri je, tinggal sikit tu je yang boleh kena air, lain semua tak boleh. Kalau macam tu bertayamum. Okey, gantikan dengan tayamum. Okey, boleh faham? Okey. Tak ada soalan kan? Okey, kalau tak ada soalan, saya sambung kepada anggota ataupun kumpulan yang ketiga. Okey, kumpulan yang ketiga, saya nak minta Putri Nur Aliyah Nadirah. Ada ke kat sini? Okey, macam tak ada. Okey, Arisa binti Arisa ada kat sini? Pun macam tak ada. Okey, Muhammad Azim Izham. Okey, Muhammad Azim ada kat sini ke? Okey. Nur Afikah Syafiqah. Ada kat sini ke? Okey Ustaz. Okey, Nur Afikah Syafiqah. Okey, boleh tolong saya bacakan tak untuk yang kumpulan yang ketiga ni? Seluruh anggota wuduk tidak boleh terkena air. Boleh tolong bacakan nombor 1, 2, 3 dia? Mengangkat hadas dengan tayamum. Jika pegawai perubatan mensahkan bahawa pesakit tidak boleh bertayamum, maka solat hendak ditunaikan tanpa mengangkat hadas. Solat tidak perlu diqada selepas sembuh. Okey, terima kasih ya. Pegawai perubatan tu apa? Apa maksud pegawai perubatan? Okey, pegawai perubatan tu maksud dia doktor lah. Tak kisahlah mana-mana, tapi doktor yang sah lah, doktor betul. Okey, contoh untuk situasi ketiga ni,
seluruh anggota dia tidak boleh terkena air. Okey. Jadi dia kena bertayamum. Tapi bila tanya doktor, doktor kata oh luka dia ni tak boleh. Kena air langsung pun tak boleh, tayamum pun tak boleh. Nanti dia akan ada lagi teruk. Jadi untuk situasi macam tu, bila doktor dah kata tayamum pun tak boleh, maka barulah dia boleh gunakan rukhsah ini, iaitu tidak payahlah, maknanya tak payah wuduk, tak payah tayamum, terus saja solat. Okey? Terus saja solat. Okey, itu untuk situasi yang ketiga. Tapi kena ingatlah, bila doktor yang sahkan, bila doktor yang kata tak boleh langsung tayamum, baru kita boleh guna rukhsah ni. Faham tak? Kalau setakat contoh kita, contohlah na'udzubillah lah kan, contoh kalau kita yang sakit, lepas tu kita pula yang kata, oh tak boleh ni kena air. Kalau macam tu tak boleh kita kena doktor yang cakap, doktor yang sahkan, doktor yang bagi tahu tak boleh bertayamum langsung. Kalau doktor yang cakap macam tu, barulah kita boleh solat tanpa ada wuduk, tanpa ada tayamum. Okey, boleh faham? Boleh. Okay, bagus. Okay, jadi saya ulang balik sikit secara ringkas supaya awak boleh nampak perbezaan dia. Yang pertama, kalau sebahagian kecil saja anggota wuduk yang tak boleh kena air, maka dia kena ambil wuduk macam biasa. Okey, ambil wuduk macam orang biasa. Cuma dekat bahagian yang tak boleh kena air tu je yang tak payah kena. Okey, situasi kedua. Kalau cederanya itu adalah pada bahagian sebahagian besar. Okey, kalau muka tu hampir kata satu muka kena. Tinggal dagu je yang tak kena. Yang lain semua tak boleh kena air langsung kan. Semua cedera. Kalau untuk situasi macam tu, kena bertayamum. Jangan pula ambil wuduk macam biasa. Awak boleh bertayamum. Tapi untuk situasi ketiga, andai kata doktor kata, oh kecederaan ini tayamum pun tak boleh. Air tak boleh, tayamum pun tak boleh. Okey, kalau untuk situasi yang macam tu, bila doktor dah sahkan, doktor yang kata tak boleh, barulah kita boleh solat tanpa ada wuduk, tanpa ada tayamum. Tak perlu wuduk, tak perlu tayamum, terus solat. Okey? Jelas setakat tu? Okey. Kita ada aktiviti, tapi saya rasa tak perlu kot untuk buat aktiviti sebab awak semua dah faham kan? Awak semua dah jelas kan? Okey. Okey, bagus. Tapi kita buat je lah sebab aktiviti ni bukan aktiviti yang macam tadi. Aktiviti ni awak kena tengok skrin saya. Okey, awak kena tengok kat skrin awak lah. Oh, private So kita login. Okay. Okay, boleh nampak ke kat skrin? Boleh. Okay. Okay, jadi ni kita jawab sama-sama Semua tengok dekat skrin. Okay. Sebelum tu, okay, dia ada 3 bahagian lah. Ada 3 kumpulan. Yang ni anggota sebahagian kecil anggota wuduk. Yang tengah-tengah ni sebahagian besar anggota wuduk. Yang belah kanan sekali ni seluruh anggota wuduk tidak boleh terkena air langsung. Okey. Jadi apa yang kita dah belajar tadi ada dekat slide tadi yang saya tunjuk dan yang ada dalam buku teks tadi kita isikan. Okey. Yang daun-daun atas ni dia dekat kumpulan yang mana. Okey. Okey, untuk yang pertama, berwuduk seperti biasa. Okey. Berwuduk seperti biasa ni untuk yang mana? Untuk orang yang macam mana? Sebahagian kecil. Sebahagian kecil. Sebahagian kecil. Okey, pandai. Bagus. Okey, seterusnya. Apabila sampai dekat bahagian anggota wuduk yang luka tu, sapu air ke atas luka itu. Sebahagian kecil. Okey, sebahagian kecil. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, yang ketiga. Jika luka itu tidak boleh disapu air, elakkan daripada menyapunya. Ini dekat mana? Sebahagian kecil. Sebahagian kecil. Okey, bagus. Pandai. Okey.
Tunaikan solat dan solat tidak perlu dikodok selepas sembuh. Sebahagian kecil. Okey, bagus. Okey, yang ni pula. Jika bahagian besar anggota wuduk seperti tangan, kepala dan kaki tak boleh kena air, jadi pesakit kena tayamum. Ni dekat yang mana? Sebahagian besar. Sebahagian besar. Sebahagian besar ke seluruh anggota? Sebahagian besar. Sebahagian besar. Okey, bagus. Saya saja je nak test. Okey, betul. Pandai jawapan awak. Okey, dekat sebahagian besar. Okey, solat tidak perlu dikodok selepas sembuh. Ini dekat Sebahagian besar. Sebahagian besar. besar. Okey. Seterusnya, okey. Awal-awal kena tayamum dulu. Kalau tak boleh, baru tak payah tayamum. Ni dekat mana? Mengangkat hadas dengan tayamum ni. Seluruh anggota. Seluruh anggota. Okey, pandai. Maknanya ingat, awal kena tayamum dulu. Kalau tak boleh langsung baru tak payah. Okey. Yang ni. Ni dekat mana? Seluruh anggota. Seluruh anggota. Seluruh anggota. Okey, cuba bacakan apa yang awak nampak dekat skrin tu. Jika pegawai perubatan mengesahkan bahawa pesakit tidak boleh bertayamum, maka solat hendaklah ditunaikan tanpa membuka hadas. Okey, bagus. Apa maksud pegawai perubatan? Doktor. Yang sah. Doktor. Okey, doktor yang sah. Okey, bagus. Nanti kan mana tahu ada kat sini nak jadi doktor. Awak boleh pegawai perubatan nanti. Okey, yang ni dekat sini. Okey. Jadi awak dah dapat bezakan lah kan? Awak dah dapat bezakan kumpulan-kumpulan dia, betul tak? Okey. Kalau dapat bezakan, kalau dapat bezakan, bagus. Okey, tahniah. So maknanya hari ni awak dapat satu ilmu baru. Okey, awak bolehlah ajar adik-adik awak, kawan-kawan awak lepas ni kan. Okey, selesai untuk yang itu. Okey, kita kembali kepada pelajaran kita. Okey, satu lagi last. Ni je last. Lepas tu habis dah kelas kita. Tak sabar kan nak habis kelas kan? Ya. Ya, betul. Bagus. Yang kata ya tu bagus. Maknanya dia tak bernipu. Okey, kita dah nak habis dah kelas. Okey, last sikit lagi. Anggota wuduk berbalut. Okey, tadi cerita pasal tidak berbalut. Maknanya dia luka tapi tak berbalut. Ini luka yang berbalut. Maknanya kalau tangan kena balut dengan bandage ataupun tangan kena balut dengan simen kan. Tak kisahlah tangan ke, muka ke, kaki ke. Ni untuk situasi yang ni. Okey, anggota wuduk berbalut dan tidak boleh terkena air. Okey. Untuk ini simple je. Dia tak macam tadi. Dia tak ada kumpulan yang sebahagian kecil ke, sebahagian besar ke, seluruh ke, tak ada. Okey, untuk yang ni tak ada. Sama je semua orang. Okey. Untuk yang ini, cara dia ada 4. Cara yang pertama, berwuduk seperti biasa. Okey, wuduk dulu seperti biasa. Contoh, kenapa wuduk seperti biasa? Okey, seperti wuduk seperti biasa ni, contohnya kaki lah. Okey, saya cerita pengalaman saya sendiri. Macam awak, setakat yang saya tanya, alhamdulillah tidak ada yang pernah mengalami kecederaan yang sampai macam ni kan. Kalau macam saya, waktu saya berumur 13 tahun. 13 tahun form apa Form 2 ke form 1? Form 1 kan? 13 tahun. Waktu saya form 1, saya pernah patah kaki dekat belah kiri. Saya rasa saya pernah cerita kot. Saya pernah patah kaki kiri. Kan? Saya pernah patah kaki belah kiri dan patah itu menyebabkan kaki belah kiri saya disimen. Disimen lah, kena simen, kena balut dengan simen selama lebih kurang hampir 3 bulan. Okey, jadi macam mana saya nak solat waktu tu? Macam mana saya nak berwuduk? Inilah maksud dia. Okey, berwuduk seperti biasa ni maksud dia muka saya kan tak kena simen, tangan saya tak kena simen tu tak. Jadi yang tak kena tu wuduk macam biasa. Macam orang biasa, muka, tangan kanan, tangan kiri, sebahagian kepala, kaki kanan pun macam biasa. Okey, itu maksud dia. Yang pertama, wuduk dulu macam biasa. Apabila sampai ke anggota wuduk yang luka yang tadi tu, yang patah tadi tu kan, contoh kan, macam kaki saya patah kan. Sampai ke anggota wuduk yang patah tu, yang berbalut tu,
barulah sapu air ke atas balutan itu. Maknanya tepek-tepek je. Awak faham tak tepek tu apa? Maknanya just sapu-sapu sikit je lah. Dia bukan macam kita ambil uduk. Ambil uduk kan kita kena ratakan kan. Kita kena alihkan air yang mengalir kan. Macam air pipe tu kena kat tangan banyak macam tu kan. Kalau sapu ni just sikit-sikit je. Sapulah dekat sikit-sikit atas bahagian yang berbalut tu. Yang bersimen tu kan. Sapulah sikit dekat simen tu. Macam tu lah maksud dia. Okay. Misal kata kalau doktor kata tidak boleh kena air. Misal kata doktor kata yang balutan tu jangan kena air. Kalau kena air akan jadi lagi teruk. Akan jadi lagi parah luka tu. Kalau doktor kata macam tu, okey. Jangan sapu langsung. Tapi kalau doktor kata, tak apa, boleh je ni kena air sikit-sikit. Kalau doktor kata macam tu, wajib wajib sapu air dekat atas balutan yang luka tu. Okey, kemudian yang keempat, barulah tunaikan solat seperti biasa. Okey. Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi sapu air dekat atas balutan tu wajib ke tak wajib? Sapu air dekat atas balutan tu wajib ya anak-anak murid sekalian, wajib. Misal kata doktor yang bagi tahu jangan kena air langsung dekat balutan ni. Barulah tak perlu sapu air, okey? Kalau nanti kamu berhadapan dengan situasi macam ni, na'udzubillah lah, minta-minta bukan kamulah yang cedera macam ni kan. Sakit tau kalau kena sampai macam tu. Misal kata kawan-kawan kamu ke ataupun nanti ada orang datang tanya kamu kan, tangan saya berbalut ni. Contoh kan dia datang jumpa Kaisara, contoh dia kata, Kaisara, tangan saya berbalut ni, macam mana saya nak ambil wuduk? Nanti kamu bolehlah ajar kat dia, okey? Tangan dia yang berbalut, muka tak balut, kaki tak balut, okey, jadi muka wuduk macam biasa. Tangan kanan tak balut, wuduk macam biasa. Sampai dekat tangan kiri yang balut tu. Okey, dekat tangan kiri yang balut tu, barulah sapu air sahaja dekat atas balutan tu. Ingat tau, kalau doktor kata boleh, doktor kata tak ada masalah untuk sapu air kat atas tu, kena sapu tau, wajib. Tapi kalau doktor kata jangan kena air setitik pun, kalau dah sampai macam tu, barulah tak payah sapu. Okey, kamu tahu kan sapu tu macam mana? Sapu dengan ambil uduk biasa tak sama tau. Okey, kalau ambil uduk biasa kan kita buka air pipe biar dia mengalir kat tangan kita kan, dekat muka kita, dekat kaki kita kan. Tapi kalau sapu ni tak tau. Sapu ni kita ambil contohlah tangan kiri kita kan yang berbalut. Tangan kanan kita ambil air sikit kan, setakat basah tangan kanan tu dia ambil air sikit dekat tapak tangan tu. Lepas tu pegang-pegang je. Sapu-sapu sikit je dekat atas luka tu. Macam tu je. Faham tak? Okey, boleh faham kan? Okey, Afiq Danish boleh faham tak? Aina Maisarah masih ada ke dengan kita? Ada. Okey, bagus. Okey, BM pukul berapa? BM kejap. Seingat saya lebih kurang 10.30 kot. Lepas 10.30 saya rasa. Okey, nanti awak boleh semak balik lah. Okey, faham tepek-tepek. Okey, bagus. Betul tau, beza tau. Kalau tahu kan tepek-tepek tu dengan wuduk. Wuduk kita, kalau wuduk biasa, kita bukan tepek-tepek tau. Kita wuduk, kita ratakan air. Kita gosok-gosok tangan tu kan. Muka kita gosok-gosok kan. Tu ratakan air. Tapi kalau tepek-tepek ni sikit-sikit macam tu je. Itu dekat atas balutan itu sahaja. Okey. Dekat bahagian yang tak berbalut, awak kena gosok seperti biasa. Wuduk macam biasa. Sampai dekat balut tu barulah awak tepek-tepek sahaja. Okey. Boleh faham setakat ni? Okey, saya bagi masa lebih kurang dalam seminit je lah. Okey, seminit je untuk awak tengok dekat slide ni, dekat phone awak, apa yang ada kan. Ada 4 ni dia kan. Awak ingat betul-betul apa ayat dia, awak fahamkan betul-betul. Step-step dia, okey. Sebab lepas ni kita akan adakan aktiviti yang terakhir. Kemudian kelas kita pun tamat. Okey.
Okey, boleh tengok-tengok dulu. Okey. Dah ingat kan? Cuba sekali imbas. Cuba ingat balik. First step. Langkah pertama wuduk seperti biasa. Langkah kedua, apabila sampai ke anggota yang luka, yang tak boleh kena air, sapukan air sahaja ke atas luka ataupun dekat balutan itu. Langkah yang ketiga, kalau balutan itu tidak boleh terkena air langsung, elakkan daripada menyapu air. Langkah yang keempat, tunaikan solat dan tidak perlu diqada selepas sembuh. Okey? Jadi macam biasa, aktiviti kita yang terakhir untuk hari ini. Okey, saya send link yang baru dekat bahagian message dekat Google Meet. Okey, dan awak tekan dan awak jawab macam biasalah, isi nama dan sila jawab. Okey, boleh? Lepas dah habis jawab, datang Google Meet balik tau. Azim Izham terkeluar. Okey, tak apa, awak dah masuk balik kan. Awak tekan link yang saya bagi ni. Awak nak saya share lagi sekali ke link tu? Okey, tu dia. Okey, tekan link tu kemudian boleh mula jawab. Okey. Okey, setakat ni semua betul semua tak ada yang salah lagi. Yang paling laju setakat ni Nazifa. Okey, dah 7 orang yang jawab. Okey, bagus. Kita semua ada lebih kurang 23 pelajar. Okey, 7 orang dah menjawab.
Top score setakat ni paling tinggi ialah Izzah. Oh, dahsyat. Paling laju Nazifah. Hebat. Nur Atira Safia pun sama Kita boleh nampak masa dia jawab kat sini, oh 1 minit 50 saat. Laju betul. Dan setakat ni masih belum ada yang salah. Semua betul semua. Hebat. Hebat-hebat semua ni. Kelas Bestari, kelas kreatif. Okey, 14 orang dah jawab. Dah separuh daripada kita dah jawab. Yang paling laju masih berada dalam tangan Nazifah Dan markah yang paling tinggi masih lagi milik Izzah. Okey. Dan masih lagi tak ada yang salah. Semua betul semua. Dahsyat. Okey, Muhammad Ikhwan ada, Daniel Hanif ada, Arisa ada, bagus. Danish ada. $16 orang yang dah jawab. Okey, sikit lagi guys, sikit lagi. Kasih 23 orang yang jawab. Top scorer setakat ini adalah Nur Atikah. Dengan masa terpantas pun dimiliki oleh Nur Atikah juga. Dahsyat. Okey, kita boleh nampak Muhammad Dani Ashruni pun ada. Okey, terima kasih Dani. Daniel Hanif ada, Sofia ada, Fatihah ada, Nazifah, Putri Nur Aliyah ada, Aina Maisarah pun ada. Okey, bagus-bagus. Okey, kita masih menunggu 17 student. Okey. 17. Okey kelas. Ada lagi ke yang belum jawab? Kat sini 17 orang student saja yang dah jawab. Kita semua ada 23 orang. Tak faham cara slide dia. Okey. Lapan belas orang. Okey, cantik. Sikit lagi dalam 5 orang lagi lah. Mana lagi 5 orang? Tengah jawab ke tu? Okey kelas, saya rasa untuk makluman kan, kelas BM awak lepas ni pukul 9.30 lah saya rasa. Nanti awak tengok balik jadual Saya rasa 9.30. Kelas kita mula 7.30 sampai 8.30 sampai 9.30, 2 jam. Okey, kelas BM awak bermula pukul 9.30.
Okey. Arisa, order McD dah sampai belum McD awak, Arisa? Sini Dah sampai dah. Dah sampai dah? Dah makan dah? Tengah ngongak. Dengan bunga. Okey. Sekejap kita tunggu sikit lagi. Cukup 23 orang. Mantap. 19. Okey. Okey, lagi 2 minit je kita tunggu. Yang mana tak hantar nanti saya cari Yang mana tak buat wall ni saya cari nanti. Okey, ada lagi ke yang tengah menjawab? Ke dah tak ada dah? Okey, jadi saya rasa macam semua dah jawab dah ni. Okey. Ada berapa soalan ke sebelum kita tamatkan? Tak ada. Okey, Tak ada. soalan. Jadi saya nak minta seorang bagi kesimpulan apa yang kita dah belajar hari ni. Siapa nak tolong wakil kepada kawan-kawan dia. Dia jawab, kelas habis. Kalau dia tak jawab, tak habis kelas ni. Siapa nak tolong jawab kan? Apa yang awak belajar pada hari ini? Siapa nak tolong jawabkan ni? Ke nak saya petik nama? Petik nama Ustaz. Petik nama lah kan, betul tak? Okey. Kita persilakan Nur Atira Safia. Nur Atira Safia ada? Dah tak ada dah. Okey. Muhammad Danish Daniel. Pun tak ada. Oh, ada ke? Okey, Nur Azrina. Ada Nur Azrina? Oh, ramai yang sudah tidak ada. Muhammad Hadi. Muhammad Hadi ada? Siapa tu? Muhammad Ikhwan ke? Muhammad Ikhwan. Muhammad Ikhwan ada ke kat sini? Okey. Kalau tak ada juga, kita persilakan saudara kita yang tengah makan McD tu. Arisa, silakan Arisa. Tengok ke McD. Okey Arisa, kita belajar pasal apa hari ni? Kita belajar pasal apa benda nak sebut mak. Rusah anugerah daripada Allah Betul. Okey, rusah anugerah daripada Allah. Okey, apa yang awak dapat hari ni? Apa yang awak faham? Apa yang saya faham tentang belajar tentang cara betul lah kan, cara kan? Betul. Cara untuk menyapu balutan. Okey, bagus. Okey, apa maksud rusah? Apa yang awak tahu rusah tu maksud apa? Maksud rusah dari segi apa? Bahasa ke istilah? Kalau orang tanya awak, orang tanya Arisa, rusah tu apa? Awak nak jawab apa? Saya akan jawab daripada segi bahasa lah. Okey, apa dia dari segi bahasa? Iaitu mudah dan ringan.
Okey, bagus. Okey, terima kasih. Soalan last saya nak tanya. McD awak order apa tu? Pancake. Untuk breakfast punya menu Okey. Okey, selamat menjamu selera. Terima kasih. Okey. Jadi sebagai kesimpulan, biar saya simpulkan apa yang kita dah belajar hari ni, kita belajar mengenai rusah. Okey, rusah kita dah belajar maksud dia, kita dah belajar juga hikmah dia, kita dah belajar sikit pasal dalil dan kita dah belajar pasal cara untuk rusah wuduk dekat balutan. Okey, dekat anggota wuduk yang tidak boleh terkena air. Okey, boleh faham? Saya harap awak semua dapat apa yang kita belajar hari ni. Kalau ada masalah nanti boleh tanya. Okey. Untuk maklumat, kelas kita akan habis pukul 9.30, betul? Okey, tapi Google Meet kita akan habis sekejap lagi. Maka masa yang berbaki tu kita nak buat apa? Sebab tu saya nak minta ketua, ketua kelas jangan lupa PM saya. Kalau ketua kelas tak ada dalam ni, yang mana ada dalam ni, ingatkan ketua kelas untuk PM saya, boleh? Kalau boleh pukul 9.10 tu, 9.10 minit, ketua kelas dah PM saya untuk kelas bestari dan kelas kreatif, boleh? Okey, nanti saya akan maklumkanlah dekat ketua kelas apa kita akan buat sebab kita akan sambung dengan offline. Okey, offline, jangan risau. Kita offline sahaja. Okey, boleh? Ketua kelas ada ke dalam ni? Tidur Oi, jangan tidur dulu. Ketua tak ada, okey. Yang ketua tak ada, tolong ingatkan. Tolong message dia, suruh dia message saya. Boleh? Tahu, penting tahu untuk kelas bestari dan kelas kreatif. Boleh pukul 9.10 minit saya nak ada orang daripada kelas bestari yang message saya dan ada orang daripada kelas kreatif yang message saya. Boleh? Okey. Jadi kalau tak apa-apa, itu saja kelas kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih banyak kepada yang dah masuk. Ya Dani, nak tidur. Jangan tidur dulu. Nanti lepas habis kelas baru tidur, okey? Okey, jadi itu saja kelas kita untuk hari ini. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa dan sebagainya. Semoga ilmu yang kita belajar hari ini bermanfaat. Jadi itu saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama. Masuk Ustaz. Ya, sama-sama. Jangan lupa tahu PM saya.